Salam sejahtera dan selamat datang sekali lagi ke channel ini Current Sphere MY. Para sahabat-sahabat semua, penonton-penonton sekalian, satu pengumuman besar dalam dunia politik telah pun diumumkan pada malam ini 18 hari bulan Agustus 2025. Tan Sri Muhyiddin Yassin mengumumkan 12 parti pembangkang sepakat untuk membentuk sebuah gabungan longgar. Kedengarannya macam satu pakatan besar yang bakal menggegarkan kerajaan Madani pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tetapi di sebalik pengumuman ini ada banyak persoalan, kontroversi, dan teka-teki yang kita perlu bongkar. Adakah ini benar-benar satu langkah berstrategi ataupun sekadar gimmick politik untuk menarik perhatian menjelang PRU16? Hari ini kita akan kupas, kita akan ulaskan semua dengan nada yang terus terang sebab ramai kawan-kawan kita di sana, di luar sana sebenarnya tertanya-tanya. 12 parti pembangkang yang cukup berbeza ideologi. Mampukah mereka duduk semeja? Apatah lagi, mahu berpakat menentang kerajaan? Baiklah sahabat-sahabat semua, mari kita lihat dulu apa yang berlaku. Menurut Muhyiddin, gabungan ini terdiri daripada Bersatu, PAS, Gerakan, Pejuang, Muda, Parti Rakyat India Malaysia ataupun MIPP, Putra, Berjasa, Parti Sosialis Malaysia ataupun PSM, Parti Kemajuan Malaysia MAP, Parti Perikatan India Muslim Nasional, dan sebuah lagi organisasi yang belum mendaftar secara rasmi yaitu Bersepakat Hak Rakyat Malaysia ataupun URIMAI. Jadi bukan sekadar parti-parti besar seperti Bersatu ataupun PAS, tetapi juga parti-parti kecil, parti yang berasaskan kaum, malah parti anak muda seperti Muda. Namun nama rasmi gabungan ini belum lagi diumumkan. Dan kata Muhyiddin, ia akan diputuskan pada mesyuarat yang akan datang. Muhyiddin menjelaskan bahwa tujuan utama gabungan ini adalah untuk memberi tumpuan kepada isu-isu besar rakyat yang menurut mereka gagal ditangani oleh kerajaan Madani. Antaranya ialah kos sara hidup, inflasi, dasar subsidi minyak yang disasar, cukai-cukai baru termasuklah SST yang diperluas kepada hampir 6.000 barangan sejak 1 Julai lalu, serta isu ekonomi keseluruhan. Walaupun kajian inflasi dikatakan rendah oleh kerajaan, rakyat di bawah tetap merasai kenaikan harga barang dan perkhidmatan. Muhyiddin mendakwa yang ini adalah akibat dasar kerajaan sendiri yang akhirnya membebankan rakyat. Jadi naratif mereka jelas. Kerajaan Madani gagal. Pembangkang datang sebagai suara alternatif. Apa yang menarik, Muhyiddin juga kata gabungan ini adalah badan yang longgar, bukan gabungan politik berdaftar macam Barisan Nasional ataupun Pakatan Harapan. Maksudnya ia lebih kepada platform untuk berbincang bersama, mencapaikan persetujuan bersama, dan bersuara dengan satu nada tentang isu-isu besar. Ia fleksibel, tidak mengikat, dan boleh disertai mana-mana parti pembangkang lain yang ingin turut serta. Malah mereka rancang untuk berbincang dengan kumpulan masyarakat seperti peniaga dan pengusaha untuk memahami masalah sebenar yang dihadapi oleh rakyat. Antara tokoh besar yang hadir dalam pertemuan ini ialah Timbalan Presiden PAS Tuan Ibrahim Tuan Man, Presiden Gerakan Dominic Lau, serta Setiausaha Agung Bersatu Azmin Ali. Nampak jelas ini bukan pertemuan yang kecil-kecilan, tetapi satu usaha terancang yang coba menunjukkan keseriusan pembangkang. Tapi mari kita tengok perspektif lain pula. Seorang penganalisis politik, Hasan, menyifatkan gabungan ini sebagai perkembangan positif untuk demokrasi Malaysia.
Katanya dengan adanya 2 blok besar, 18 parti dalam kerajaan Madani dan 12 parti dalam blok pembangkang, suasana politik menjelang PRU16 dijangka lebih aman, lebih tersusun. Dengan kata lain, politik Malaysia akan dilihat lebih seimbang dan kuasa besar bersaing secara lebih demokratik. Namun, Hasan juga memberi amaran bahwa walaupun gabungan pembangkang itu nampak besar, ia masih longgar dan belum lagi diuji. Berbanding dengan kerajaan Madani yang sudah hampir 3 tahun bersama-sama, pembangkang baru mau coba-coba berpakat. Kerajaan Madani pula dikatakan sebagai kerajaan pertama yang benar-benar berbilang kaum dan agama sejak merdeka. Dengan dasar ekonomi inklusif yang cuba tinggalkan pendekatan berasaskan kaum kepada pendekatan berasaskan keperluan rakyat. Apa yang lebih menarik ialah gabungan pembangkang ini nampak macam cuba mematahkan label lama terhadap mereka. Kalau dulu Perikatan Nasional hanya dikaitkan dengan Parti Melayu Islam, kali ini ada gerakan, ada Muda, ada Parti India dan juga India Muslim. Malah PSM yang sosialis pun terlibat dengan pakatan ini. Dari satu sudut ini boleh menjadi satu kekuatan karena mereka nampak lebih berbilang kaum. Tapi dari satu lagi sudut, ini juga boleh menjadi bom jangka. Bagaimana PAS yang terkenal dengan pendekatan konservatif Islam mahu duduk bersama PSM yang berhaluan kiri, ataupun Muda yang selama ini sering menolak parti konservatif. Bagaimana pula dengan Putra dengan retorik nasionalis Melayu yang mahu sebumbung dengan gerakan yang multi kaum. Ini adalah soalan besar yang rakyat perlu fikirkan bersama-sama. Sementara itu, kerajaan Madani sendiri tidak terlepas daripada kesalahan. Dalam beberapa hari kebelakangan ini, isu bendera terbalik mencetuskan perang mulut antara pemuda DAP dan juga pemuda PKR. Dr. Akmal Nasir, Ketua Pemuda PKR, mengetuai himpunan bantah selepas isu kedai perkakasan di Pulau Pinang yang didakwa menggantung jalur gemilang terbalik. DAP marah, UMNO masuk campur. Akhirnya isu ini menjadi bola panas yang menjejaskan persepsi rakyat. Bagi pembangkang inilah peluang keemasan. Mereka boleh menunjukkan bahwa kerajaan Madani bukanlah sekuat manapun, kerana dalam diam mereka masih bergaduh secara sendiri. Sekarang mari kita masuk pula kepada persoalan kontroversi yang paling besar. Adakah gabungan 12 parti pembangkang ini benar-benar untuk rakyat ataupun sekadar percubaan terdesak untuk menyelamatkan karier politik masing-masing menjelang PRU16? Kita semua tahu, banyak parti dalam gabungan ini sebenarnya pernah berpecah, pernah bermusuhan dan pernah saling menjatuhkan. Pejuang contohnya, serpihan daripada Bersatu. Muda pula pernah menolak Perikatan Nasional habis-habisan. PSM selama ini lantang kritik sistem politik lama yang diwakili oleh PAS dan Bersatu. Jadi apabila mereka semua tiba-tiba duduk semeja, rakyat pasti akan tertanya-tanya. Adakah ini ikhlas untuk memperjuangkan isu rakyat ataupun ini sekadar pakatan kawin politik sementara sebab masing-masing pun tahu kalau bergerak solo, peluang mau hidup dalam PRN16 itu memanglah sangat nipis. Lebih besar lagi persoalannya, mampukah gabungan ini lawan kerajaan Madani yang kini terdiri daripada 18 parti yang lebih tersusun, lebih berpengalaman dan ada kelebihan jentera kerajaan? Walaupun kerajaan Madani ada kelemahan seperti perpecahan dalaman dan dasar ekonomi yang dikritik, mereka tetap ada asas yang kukuh. Kalau pembangkang gagal tonjolkan kesatuan dan hala tuju yang jelas, rakyat mungkin akan lihat mereka seperti hanya sebagai kumpulan yang longgar tanpa visi yang padu. Baiklah semua, inilah drama politik Malaysia sekarang. Satu pihak cuba membina gabungan baru dengan image inklusif,
manakala satu pihak lagi coba mempertahankan kelebihan sebagai kerajaan berbilang kaum yang sederhana. Yang pasti menjelang PRU16 kita akan saksikan pertemuan dua blok politik besar. Persoalan utamanya blok mana yang lebih meyakinkan hati rakyat. Baiklah sahabat-sahabat semua, sebelum saya akhiri, saya ingin tinggalkan soalan yang mungkin paling panas. Kalau benarlah gabungan 12 parti pembangkang ini ikhlas untuk rakyat, mengapa baru sekarang mereka ingin berpakat? Mengapa tidak sejak awal mereka bersatu ketika rakyat sedang terhimpit dengan kos sara hidup, ketika isu subsidi mula ditarik, ketika rakyat mula rasa tertekan? Adakah ini bukti bahwa mereka hanya bertindak apabila nyawa politik mereka sendiri terancam? Jadi penonton sekalian, sahabat-sahabat semua, apakah pendapat Anda? Adakah gabungan ini akan menjadi ancaman sebenar kepada kerajaan Madani? Ataupun hanya sekadar wayang politik untuk menunjukkan yang mereka ini sebenarnya masih lagi relevan? Kongsikan pandangan Anda di ruangan komen di bawah, sebab perbincangan macam ini memang penting untuk kita nilai masa depan politik Malaysia. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ke channel ini Currents VMY untuk lebih banyak kupasan politik paling panas dan penuh dengan kontroversi. Baiklah sahabat-sahabat semua, salam sejahtera, salam reformasi, dan salam perjuangan. Sekian sahaja. Terima kasih semua. Kita jumpa lagi.